Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Sahabat Baik 90. Dan sekarang kita ada di grup cerita seram Lepak Santai. Dan hari ini kita akan membacakan sebuah kisah betul dan real dari seorang ahli dari grup ini ya. Cerita ini mengisahkan tentang memori asrama sekolah yang bertajuk Lembaga Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan ke hadapan yang dihormati dan dikasihi admin dan rakan-rakan grup. Diharapkan semuanya baik-baik saja. Oke, kali ini aku nak cerita pasal kenangan aku masa sekolah berasrama dulu, kira-kira 15 tahun yang lalu lah. Cerita ini taklah seram pun, cuma sekadar aku nak share kenangan aku di sana dulu. Lepas je UPSR, Alhamdulillah aku dapat result yang agak baik dan melayakkan aku ke sebuah sekolah menengah berasrama yang terletak di satu daerah di negeri Kelantan. Makan budu dengan nasi panas ulam petai sedap. Untuk pengetahuan semua pelajar sekolah, aku tu semua pelajar lelaki, tidak pelajar perempuan. Jadi masuklah aku ke sekolah itu walaupun dengan berat hati terpaksa berpisah dengan bondaku yang tercinta. Maklumlah anak mak, minggu pertama aku dan rakan-rakan yang lain join minggu orientasi yang dijalankan oleh senior-senior tingkatan 5. Perit jugalah masa tu jadual padat, tapi Alhamdulillah taklah isu buli ke apa. Masa tu aku cuma jelah homesick teringat pada mak aku, lalu aku menangis-nangis di bucu katil. Tidak cukup bucu katil, bucu meja, dewan makan, bucu surau. Aku nangis mengenangkan nasib berjauhan dengan mak aku, namun ku gagahi untuk menempuhi segala cubaan ini. Aku pasrah, ya Allah. Aku tidak mau menghampakan hajat impian dan cita-cita mak aku untuk tengok aku berjaya. Lagipun aku anak sulung lelaki pula tu. Macam biasalah, mana sekolah berasrama pun akan adalah cerita-cerita seram daripada senior dengan niat nak menakut-nakutkan junior. Hantu tanpa kepala lah, yang asalnya kepala seorang pelajar terkena kipas siling lalu terputus kepala lalu menjadi hantu. Aku rasa semua asrama ada cerita macam tu. Ada hantu dalam almari lah. Sebab dulu ada pelajar menyerok, lepas tu terkunci dari dalam almari. Lepas tu semua pelajar balik bercuti ke kampung, tinggal dia dalam almari tu sampai meninggal. Jadilah hantu. Tak ketinggalan hantu bilik air ketika mandi seorang-seorang di kala tengah malam sambil menyanyi lagu cindai. Lepas tu kedengaran ada yang sambung dari luar. Bila pelajar terdongak ke atas, adalah lembaga berleher panjang mengintai dia mandi. Teringat member katil sebelah sanggup pakai pampers sebab takut bak pergi tanda seorang. Bila kejut kawan mana mahunya bangun temankan. Serius masa tu tak rasa takut apapun, sebab apa yang aku takut masa tu aku berjauhan dengan mak aku. Aku rindu, kangen banget sama ibuku. Ada kala ketika aku memberontak, aku tak mau join program orientasi. Aku tinggal dalam bilik sorang-sorang malam-malam dalam gelap, cakap sorang-sorang, "Mak nak balik." Gelak sorang-sorang bila teringat balik kenangan aku dulu-dulu. Manja teruk. Tapi masa tu taklah pula aku kena kacau ke apa. Sebab masa tu selalu bersorangan layan perasaan. Tapi lama-kelamaan aku dah mula dapat biasakan diri dengan kehidupan asrama. Berjauhan dengan keluarga sampailah satu malam. Masa tu aku form 2 kalau tak silap. Ceng. Masa tu tengah malam dah, semua dah tidur. Aku tak pasti jam berapa masa tu. Tiba-tiba aku tersedar. Suasana sunyi je, aku tengok member semua tidur nyenyak. Tetapi lepas tu aku dengar macam ada orang menangis. Dalam hati, siapa pula yang menangis tu? Katil aku 2 tingkat, double decker, dan aku di bagian atas. Aku jenguk ke katil bawah. Pecut mak kau terkejut, deng. Sebelah bantal member aku di bawah tu ada sosok penampakan perempuan berambut panjang, tunduk ke lantai. Dia menangis, putus cinta barangkali. Sik. Miau. Kapan ni aku nak buat bunyi lebih kurang macam tu lah.
bangun. Aku pandang member katil sebelah bagian bawah. Selamba badak dia tidur. Takkan tak dengar? Tekak badak ke? Tapi masa tu aku tak panik. Aku tarik nafas hembus. Tak lama kemudian tertidur. Pagi esok aku cerita pada member aku dekat katil aku tu. Hahaha. Mereka sebenarnya tengok juga benda tu tapi pura-pura tidur. Tuan punya katil yang benda tu tumpang duduk tu lagi teruk kena paku, dia tak bergerak, bernapas pun tak lepas. Kejadian kedua yang jadi viral di sekolah tu, masa tu ada seorang student ni, dia terpandang lembaga hitam sedang bergelegar-legar di luar bilik dia. Maklumlah, bila malam panas terpaksa buka tingkap biar angin masuk sikit. Banyak kali budak tu kena sampai demam dan akhirnya dia bertukar ke sekolah lain. Hinggalah ke tahun berikutnya kisah lembaga hitam itu tular di sekolah itu. Ada yang sedar bila bangun tidur dia telah dibogelkan. Ada yang tersempat lembaga tu buka seluar dan ada yang tersedar lembaga hitam tu terus hilang dari pandangan entah ke mana. Macam-macamlah cerita meniti dari mulut ke mulut. Memang sahih cerita tu, tapi nasib baik aku tak kena. Aku sebelum tidur ikat kemas tali seluar trek aku, bungkus elok-elok, kemas badan aku dengan selimut, ayatul kursi dan 3 kul tidak lupa untuk dibaca sebagai pendinding. Bimbang dicabul lembaga hitam. Mujur tak pernah kena. Mungkin lembaga tu tak berselera kuat pada aku. Mungkin dia nak yang muka jambu je. Alhamdulillah. Banyak kali jugalah ustaz dan ahli perubatan Islam dijemput untuk tengok keadaan asrama dan pagar kawasan asrama. Tidak ketinggalan solat hajat dan bacaan yasin dilakukan setiap malam di bilik masing-masing wajib. Cerita punya cerita sampailah aku. Ada satu malam tu aku tidak boleh tidur. Pejam celik, tidak boleh tidur juga. Sebelum tu dok menyembang dengan member katil sebelah. Last dia tertidur. Tinggal aku seorang. Semua dah tidur. Suasana sunyi dan sepi sekali. Masa tu dah melebihi jam 1 pagi. Dah lah panas malam tu. Oh hai student Lee. Aku dengar pintu bilik terbuka. Krrrr, panjang. Dalam hati aku, sudah Amanda pula ni. Dalam bilik aku tu ada 8 katil, 2 tingkat. Jadi semua penghuni dalam tu ada 16 orang. Masa tu memang gelap lah. Ditambah pula masa tu aku tak pandai spek mata. Aku tak pakai spek mata. Aku nampak satu lembaga hitam masuk ke dalam bilik tu. Apa yang aku nampak masa tu cuma satu lembaga hitam. Tak nampak jelas sebab aku kan rabun. Aku nak pakai spek mata. Aku takut lembaga tu perasaan aku yang bergerak. Aku diam je tak bergerak. Lembaga tu pergi katil ke katil. Diam berapa minit dari satu katil ke katil yang lain. Katil aku dekat ujung rapat dengan dinding. Lama kelamaan lembaga tu makin dekat. Maka sampailah ke katil aku. Aku kan katil tingkat atas. Jadi kepala dia ngam-ngam depan muka aku. Sudah bala betul. Lembaga hitam tu diam je. Masa tu kami berhadap muka. Tapi aku tidak boleh nampak jelas muka dia sebab mata aku rabun teruk. Yang aku nampak cuma hitam gelap. Aku mulai berpeluh. Dub-dab, jantung kencang berdegup. Lama pula dia duduk kat katil aku. Dalam hatiku berkata, aku pusing ke dinding. Aku diam. Lama jugalah. Aku pun tengok ke belakang. Aduh, ada lagi benda ni. Cilaka betul, kataku. Aku mula rasa nak marah. Kenapa lembaga tu tak pergi-pergi lagi? Aku pusing menghadap lembaga tu. Aku pegang kepala dia. Aku gosok-gosok kepala dia. Kau siapa? Tanya aku. Lembaga tu diam je. Takutlah tu. Aku tekan kepala lembaga hitam tu. Akhirnya lembaga hitam tu suara. Tidurlah. Pukul berapa sudah ni tak tidur lagi? Oops. Macam aku kenal suara ni. Alamak. Warden. Aku gelak serang-serang. Dia keluar sambil berleter. Aku laung. Saya minta maaf Ustaz. Kok. Okey, macam mana dengan cerita tadi? Kalau rasa menarik dan sedap didengar, bolehlah follow dan komen, share. Okey, bye.